Okay, dah 9-7 minit. Boleh kita start dulu ke macam mana? Assalamualaikum. 10 orang. Siapa Okay, saya nak semua yang hadir ni, sebab saya nak ambil attendance, pergi kat chat tu, tulis something macam saya hadir puan. So nanti semua orang yang hadir tulis kat sini saya hadir, nanti dia akan keluar lah sebab saya buat recording. Boleh? Kat chatting tu, tulis saya hadir. So nanti bila saya buat recording, saya tengah buat recording, nanti dia akan keluar kat situ, tu bukti saya buat kelas dengan awak lah. Okay, semua orang buat, ya. Okay, 5 orang lagi. Okay, dah Nanti kalau ada kawan baru masuk tengah saya dah mula kelas, minta dia tulis saya hadir tu juga Okay, kita mula dulu kot dah. Ada 10 orang ni. 10 orang ni termasuk saya So 9 lah. Okay, saya mula dululah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harap semua dapat dengar suara saya clear So hari ni sebab minggu lepas kita tak buat lab kan. Tapi kita dah pernah buat dah function 1. So saya nak tanya, ada apa-apa soalan tak on function 1? Function 1 adalah kita belajar berkenaan function written by non-written value dengan written by value. Dan kalau kita tengok lab sheet kita ni adalah berkenaan dua perkara tu lah. Ada minta suruh buat function definition, function header, function prototype dan sebagainya. So untuk lab kita ni, saya nak setiap orang buat soalan nombor 10 tu dah hantar kepada saya dalam classroom. Okay? Ada tak yang buat? Belum lagi kan? Sepatutnya boleh hand in dalam, kan saya ada letakkan apa orang panggil tu? Word kan? Word dalam classroom tu, setiap orang boleh buka Word tu. Lepas tu you boleh masukkan jawapan kat situ, save dan hand in. Tekan hand in, Word tu akan masuk kepada saya punya classroom. Okay, boleh. You all nanti cuba soalan yang akhir tu, nombor 10 tu, you buka Word dalam classroom kan, ada saya letakkan, buka classroom,
Okey, saya cuba present tu sekarang ni, a window. Okey, ada kat classroom ni, kalau awak tengok dekat dengan lab array ni, lab array pula, sorry, lab function kan sebelum ni. Okey, kat function ni ada lab module, PDF. Ni logbook ni. Okey, pergi kat logbook ni, you boleh buka. Ni ada orang 3 orang dah hand in kat saya. Tapi yang lain belum. Satu ni ada sekali, ada salah seorang hand in dan saya minta dia perbetulkan, saya return balik. Saya tak tahu dia dah hand in ke belum lah. Okay, so bila you hand in, saya boleh nampak jawapan kat sini. Tapi kemarin saya check, yang hand in tu, bila saya buka, tak ada jawapan. Maksudnya kosong kat situ. Isi jawapan ke tak, saya tak sure. Okay, so kena isilah kat sini jawapan you macam mana you masukkan. Ataupun nak lagi mudah, you tangkap je gambar, you save as ke program you, ataupun you tangkap gambar yang you dah buat, you submit kat saya. You boleh assign kan kat sini. You hantar dokumen tu dalam classroom. Okay, ataupun nak mudah lagi, you nak buat video, you buat coding tu pun boleh. You hantar kat saya. Okay, faham So saya nak yang soalan yang last kali tu je untuk you hantar kepada saya. So that saya tahu you memang dah faham lah. So hari ni you ada masalah ke tak ada? Dah buat belum lab sheet yang lab 4 ni? Semua yang hadir kat sini 10 orang ni dah buat belum lab sheet yang lab 4 ni? Sudah. Okey, Zarif sudah, yang lain? So nanti ambil dah jawapan yang untuk nombor 10 tu, you hantar kat saya dalam classroom untuk saya buat markah lah. Hafiz tak siap lagi. Okey, lagi yang lain? Ya, jawapan untuk nombor 10 je hantar kat saya. Yang lain tu, katalah you ada masalah, you boleh message lah, tanya. Tak. Mula memang saya ingat nak suruh buat semua, tapi tak apalah, ambil yang nombor 10 pun cukup. Saya nak buat markah untuk buku log. So tak payah kita check apa dah you punya buku log kan. Tapi kalau you buat semua tu baguslah, sebab kadang-kadang soalan final kita berkisar macam tu juga buat program-program ni. Okay, so saya nak nombor 10 saja. You boleh masukkan word dalam jawapan you dalam word yang you boleh buka tu. Lepas tu boleh hand in kat saya. Tapi takat ni yang saya tengok yang hand in kosong, tak ada jawapan tu, saya tak faham. Ke classroom ni tak kena? Nanti kita cuba apa-apa masalah you message kat saya. Okey, siapa yang dah hantar nanti you WhatsApp kat saya kata dah hantar. Saya nak check ada tak jawapan dalam tu. Kotlah classroom ni yang ada problem kan. Okey, boleh? Yang lain senyap ya, tak buat lagi ke apa? Kena buat noh. Function ni satu topik yang mencabar juga. Kalau tak buat memang risau, you tak boleh lah. Okay. Hari ni saya nak buat macam itulah, kalau you ada masalah ke tak ada masalah ni. Kalau tak, saya nak terus pergi ke function 2 lah. Kalau you okay, ataupun saya nak ulang sikit function 1 ni. Non-return value dengan return value ni. Assalamualaikum Amir. Nanti you check dekat chat tu, komen saya hadir ya.
Amir Mukhlis. Di komen kat chat tu saya hadir. Okey, ada masalah apa-apa tak on function 1? Orang yang dah buat, yang tak buat apa masalah tak buat, boleh je share kat sini. Okey, Okay, sebelum kita move ke function tu, saya macam nak tunjukkan ni apa simple example kat sini. Saya stop present ni dulu. I'm trying to present a slide actually. Sekejap Oh, silap. Sekejap saya cuba nak present sesuatu kat sini. Okay, nampak tak slide, nampak tak yang saya present ni? Okay, ini macam saya nak wrap up sikit sebelum kita masuk ke function call by reference. Okay, saya ada tuliskan satu contoh dekat whiteboard ni. Nampak tulisan cacing saya ni? Okay, sekejap saya nak adjust ni sekejap. Okay, kalau kita tengok kat sini, saya ada buat macam wrap up lah. Kita ada belajar function return value dengan non-return value kan. Okay, dalam contoh ni, saya tak boleh nak tengok. Okay, saya nak bercakap, boleh buka suara dulu sebab saya nak tunjuk skrin ni dulu. Kalau nak tanya apa, buka suara dan tanya. Okay, kat sini saya buat contoh. Dalam program ni, saya ada createkan dua function. Okay, satu function non-return value. Macam mana kita tahu function ni non-return value? Buka suara dulu sebab saya tak boleh baca chat, saya duk tengok skrin ni. Siapa baru masuk ni? Siapa baru masuk ni? Tak nampak tadi nama dia. Minta dia tulis saya hadir. Okay. Macam mana ni? Dah hilang lah. Silau pula lah. Okay, saya ingatkan sikit dulu. Alright. Saya ingat saya tak boleh nak adjust sebab ada silau kat situ. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ada dua function. Okay, saya buat contoh, function sum ni adalah function yang non-return value. Sebab tu saya tuliskan void. Dan kita tahu function ni akan membawa masuk dua argument yang berjenis integer. Integer. Function kedua ni
Saya namakan dia sub untuk subtract, tolak. Dan dia juga akan membawa masuk dua argument, integer. Dan kalau kita tengok kat sini, depan dia integer. So it will be returning a value. Okay. So dalam program main, saya nak mudahkan, saya macam nak recall lah bagi awak return value dengan return value. Nanti saya nak tunjuk contoh yang sama ni dalam function call by reference. So that you boleh nampak lah macam mana dia berbeza. Nanti kita bincangkan balik. Okay, so kalau tengok di sini, kita ada integer, saya ada declare integer A, B dan S. Okay, ada 3 variable. Saya bagi nilai siap di sini. Saya tak minta scanf ambil nilai daripada user untuk memendekkan program ni. So saya assign 10 kepada A, 3 kepada B. Okay ke takat ni? Faham? Cuba bersuara sikit. Saya tak boleh tengok chatting awak tu. Okay, you kena bersuara sebab saya tak nampak awak tulis kat tu. Sebab saya dah buka screen live ni. Okay, faham Hello? Faham Puan, faham. Bersuara sikit baru saya akan dengar. Okay, so sekarang saya nak call function. Saya tak mau buat tambah dan tolak tu dalam function main. Saya buat function berasingan lah untuk jumlahkan dengan nak tolak dua nombor ni. Okay, so sekarang saya panggil. Ini adalah function apa? Ini function prototype. Dua ni. Yang ni adalah function call. Function apa? Kuat sikit. Function call. Function apa tu? Dia ada 3 kan? Function prototype, function call dengan function definition. So yang ini adalah function apa? Function call. Definition. Tak ada tengok. Function call. Okay. Zarif jawab function call. Bersuara sikit, tak dengar tau. Tak dengar suara saya. Okay, ni function call untuk sum. Okay, so dia pun panggil sum. Dia bawa masuk A dan B. Dan kalau perasan kat depan ni tak ada apa-apa variable sebab tadi function sum ialah function yang non-return value. Okay, so now A dengan B ni akan bawa masuk nilai A adalah 10, B adalah 3. Okay, once dia panggil, dia terus akan pergi cari function definition dia. Okay, function definition dia kat sini, void sum integer x, integer y. So x ni menjadi 10, y ni menjadi 3. Dan terus dia, saya tak create satu variable untuk add, saya terus print jawapan dia sum %d x plus y. So dia akan print 13 dalam ni lah dan dia tak akan return any value dan saya tak buat any variable. Ini program yang paling pendek lah. Dia boleh buat lah, you create variable, lepas tu you tambah, lepas tu you print, boleh juga. Tapi saya nak pendekkan sebab saya punya whiteboard kecil ni. So saya terus print f, sum %d, x plus y dan tutup. Okay, so ini sampai sini adalah function definition untuk sum. Okay, clear? Boleh saya teruskan? Okay, Amanina, faham? Faham Puan. Okay, good. So now saya nak proceed. Tak dengar. Oh, ni patutlah. Okay, now next. Lepas dia dah print, dia jumpa curly bracket ni, dia akan balik kepada function main. Okay, balik kepada function main. So the next line ialah S sama dengan sub A, B. Okay, sub A, B. Lepas tu, dia terus akan bawa nilai A adalah 10, B adalah 3 kepada function sub. Dan kalau you perasan, dia ada S sama dengan di sini.
Kenapa ada S sama dengan? Kenapa yang ni tak ada? Kenapa yang ni ada S sama dengan? Kenapa? Siapa boleh jawab? Boleh? Integer A, B, S. Ya. Kenapa function call untuk sub ni tiba-tiba kat depan dia ada variable pula. Sedangkan sum ni depan dia tak ada pula variable. Apa beza antara dua function call ni? Anyone? Boleh cuba? Aisyah boleh cuba? Apa beza antara dua function ni? Mana Aisyah Zulkifli? Tak bunyi Hmm? Syikin Natasha ada? Okey, ada yang cuba, bagus. Dia panggil yang integer sub dan yang sum tak return value. Okey. So, yang sub ni dia adalah function call yang akan return value. So, function ni akan return satu value kembali kepada main. Okay, dia akan kembali kepada main. So, kita tengok macam mana cara dia. Dia akan bawa 10 dan 3 pergi ke function sub. Okay, kalau kita tengok function sub ni ada integer X dan Y. So, 10 akan diambil oleh X. 3 akan diambil oleh Y. So, dia masuk dalam ni, dia akan return. So, dia ada perkataan return dan dia adalah berjenis integer. So, dia return ni adalah value yang jenis integer. So jawapan ni sama ada you boleh buat kat sini X tolak Y sama dengan berapa dulu, or you terus tulis dalam return formula pun boleh. So return 10 tolak 3 maksudnya dia akan return nilai berapa? Buka suara dia akan return berapa? Berapa nilai yang akan di return oleh function sub dalam case ni? Okay, Nukman Alif kata 7, yang lain? Okay, Zafri faham yang lain faham tak? Yang lain macam mana? Okay, Hafiz kata 7, good. Okay, so you faham So dia akan return 7 dan dia return 7 kembali kepada main. So sekarang S akan pegang nilai 7. Okay, faham? So now printf. Printf, kita bagi command printf ni dalam main. So printf A tolak B dia akan keluar kat sini. Okay, dan kita ambil value dia daripada S.
So dalam kes ni oleh kerana A 10, B 3. Siapa baru masuk ni? Nur Irdina. Okay, so oleh kerana A tolak B tadi dah kata dapat 7, so dia akan print 7 dan program main akan berakhir di sinilah. Okay, so takat ni faham tak contoh yang saya bagi ni? Contoh yang paling mudah untuk kita memahami perbezaan antara function non-return value dengan function yang return value. Okay, ada apa-apa soalan tak dalam ni? Tak apa Dina, nanti you tulis kat situ saya hadir Oh, tu dah tulis dah. Okey, lambat saya hadir. Okey, kami baru bincangkan tentang baca revision sikit lah function non-return value dengan return value. Saya letakkan di sini. Di whiteboard kat sini, you boleh nampak yang saya present ni. Ada penerangan lah. So, nanti saya akan letakkan recording ni, saya akan bagi link untuk lab kita punya ni. Session. So you boleh tengok balik lah apa yang kita bincangkan. Okay. Dina dah buat function 1 punya lab. Dah. Okay. So nanti submit kat saya dalam classroom jawapan untuk soalan nombor 10 sahaja. Okay. Buka Word. Buka Word makmal yang saya bagi tu. You cut and paste dekat Word tu jawapan you, lepas tu tekan hand in. So dia akan masuk kat situ dengan nama awak lah. Okay, so setiap program tu kat atas sekali you letak /* letak nama. Sebab saya tahu tu program dari siapa. Kod lah nanti you punya, saya harap you punya email semua saya dapat kenal lah. Sum A dengan B tak ada nilai ke? Sum A dengan B ada nilai. Okay, saya ulang Macam ni. Sum dengan A dengan B, dia memang tak return value kepada main. Maksudnya dia buat kerja dan dia selesaikan kerja dia dalam diri function dia saja. Dia tak akan ada return balik kepada main. Okay, so tadi kita panggil sum, dia tak ada variable kat sini sebab dia adalah function non-return value. So dia tak akan return value, dia ada void kat sini. So now bila kita buat function call sum, dia bawa masuk 10 dan 3. Dia pergi sini, X pegang 10, Y pegang 3. Dan dia terus print hasil tambah X dengan 3 ni. So dia print, kita akan nampak di screen hasil dia 13. Tapi dia akan terus print di sini, dia tak return di main. Dia print dalam function ni, print F sum. Okay, so dia akan keluar kat screen sum ... 13. Okay, so boleh tak kalau kita tiba-tiba kat bawah ni, kita nak print F sum ke apa, sebab tak wujud variable kat sini yang memegang nilai sum. Nilai sum tu hanya berlaku di dalam function sum sahaja. Okay, tu bezanya. Kita nak tunjuk perbezaan operasi antara function non-return value dengan return value. So kalau dia return value, maksudnya return kepada main dan main boleh guna value tu. Tapi kalau dia non-return value, function tu tak akan return apa-apa value kepada main. Dia yang buat kerja tu. Okay, boleh? Okay, good. So, sementara tu, saya nak prepare whiteboard ni untuk, saya nak stop presenting dulu. Now, saya nak tunjukkan lab sheet yang
Lab modul 5. Okay, so kita masuk ke lab modul 5. Sekejap, mana mic? Okay, present. Okay, yang tadi tu ini soalan ini bukan soalan dalam lab function tu. Ini saya buat contoh untuk recall balik untuk function 1 non-return value dengan return value. Sebab hari tu kita dah buat dah satu function lab 4. Hari ni lab 5. Okay, hari tu kita dah sama-sama kan buat lab 4. Dah saya minta you sambung. Lepas tu you kena hantar kat saya jawapan untuk lab yang nombor 10 tu. Okay, apa-apa masalah you boleh contact saya lah. Okay, sekarang untuk hari ni sepatutnya kita masuk lab 5 ni. Saya present lab 5 ni. Okay, kalau dalam lab 5, function 2. Okay, kat sini penerangan dia adalah berkenaan dengan function call by reference. Okay, ingat tak kenapa kita perlu buat function call by reference? Bila keadaan memerlukan untuk kita return more than one value. Dan apa lagi? Ingat tak? Okay, so kalau kita kena return, macam tadi kita boleh return satu je kan. Kalau kita tengok kat screen tadi boleh return X tolak Y, sub dia. Tapi katalah keadaan yang kita kena return dua value. So kita kena guna call by reference. So function 2 ni, lab 5 adalah menunjukkan perkara tu lah. Okay, kalau tengok kat sini, function dia dah cakap kat sini can either return a single or no value kalau function yang biasa. So kalau kita nak juga return more than one value, so kita boleh buat menggunakan accomplish by passing the parameter and the memory addresses or reference. Okay, you all pernah belajar pointers kan? So nanti penerangan detail dia dalam pointer. Dalam kelas ni kita faham kata dia akan hantar memory address of nilai dua nilai tu. Okay, so kalau kita tengok di sini, dia akan berbeza lah function prototype dia. Dalam contoh ni dia bagi void input marks. Okay, input marks integer star, integer star. Kenapa dia integer star? Ini maksudnya nanti daripada dalam function tu akan di-return address kepada variable ni dengan variable ni. So kita akan tahu value dia di main. Kat sini void, so dia takkan wujud perkataan return. Okay, tengok dulu So di function call, input marks ni bila dipanggil tak ada variable depan lah. Macam subtract tadi S kan, dia tak akan ada. Dia sama dengan sum, dia tak akan ada di depan sebab tak wujud return dalam function dia nanti. So dia ada ampersand mark 1, ampersand marks 2. Apa maksud ampersand ni? Dia adalah address. Dia akan bawa masuk ke main alamat kepada mark 1 dengan alamat kepada mark 2. So sesuatu perkara kalau kita tahu alamat dia, kita tahulah berapa orang dalam rumah tu kan. Contoh saya bagilah. So kalau kita tahu alamat, kita tahu ada berapa orang lelaki ke perempuan ke dalam rumah tu sebab kita tahu alamat rumah dia. So kita ingat macam tu lah. Okay, so itu bezanya kalau kita pass by reference. Okay, ini adalah contoh recursive function. Bolehlah nak tengok tapi saya tak mau mention hari ni lah. Recursive ni adalah dia nak menunjukkan sesuatu function boleh panggil diri dia balik. Macam function call, function sum boleh panggil sum balik. Macam tu untuk tujuan tertentu. Okay, so nanti you boleh tengok. Ini adalah contoh untuk function, factorial function ni punya coding. Okay, dan ini adalah penerangan berkenaan dia dan program. Okay, kita pergi ke task. Okay, kalau kita tengok task kat sini ada 1, 2, 3,
3 task saja saya bagi kat sini. Okay, so first task adalah function read marks that input 3 input such as dia akan bawa input ni, iaitu metric number, test 1 dan test 2, and return, saya je salah sini, return the address of metric number, test 1 dan test 2. Okay, so maksud dia dia akan return tu bukan return value, dia return address. So macam mana function prototype akan berlaku untuk read marks ni? Boleh siapa-siapa cuba? Nurul Auni baru masuk. Okey, cuba tuliskan function prototype untuk read marks. Oh, dia akan read mark tu, depan dia akan jadi apa? Dia tak akan return apa-apa kan? So dia akan jadi apa? Buka suara. Dia akan jadi integer ke void ke apa depan dia untuk read marks ni? Void. Okay, good Nokman. So void. Lepas tu read marks. So dia akan ada, dia buat function prototype je kan? Okay, so tiga-tiga ni you rasa boleh buat metric number ni kita boleh jadikan dia apa, integer, test 1 dengan test 2 ni boleh jadi float. Kan? So kita mungkin buat integer, star, comma, float, star dan float star. Okay. So read marks ni dia kata input 3 such as metric number, test 1 dan test 2 and return the address of metric number juga test 1 dan test 2. Maksudnya dia akan buat function tu akan buat something on these 3 thing. Kalau dia tengok di sini dia read marks dan dia akan return alamat kepada tiga-tiga ni. So dia akan berlaku dalam function prototype ni akan ada star untuk tiga-tiga. So saya andaikan metric number ni integer, yang test 1 dengan test 2 tu float. Okay, boleh? Ada soalan tak? Ada? Okay, saya nak you cuba untuk B, function area and perimeter takes 2 integer argument, length and width. Okay, maksudnya dia akan bawa masuk length and width and return the address of 2 integer result which are area and perimeter. So dia akan keluarkan balik result yang dah dikira dalam function tu, area dan perimeter. So saya nak you try yang ni dan bagi jawapan kat chat ni lah. So nak semua orang try. Ni apa? Kenapa void? Okay, kenapa void? Sebab bila kita betul Izzati, dia tak akan return value. Dalam function dia tak akan keluar word return macam tadi tu, x tolak y kan, return. Dia tak akan ada. So dia sebenarnya void. So cara dia return adalah menggunakan alamat, iaitu sebab tu kita buat star tu. Tengok macam automatic. Okay, so saya nak you semua 15 orang cuba jawab yang B dan letak di situ sementara saya nak perbetulkan bot ni untuk terangkan awak yang function call by reference. Okay? Okay, saya akan tutup kamera ni kejap untuk saya tulis jawapan tu dekat bot. You all cuba yang B ni dulu dan kalau boleh cuba juga A dengan B tu. Saya rasa sempat kot saya tulis kejap je. Okay, cuba dan letak jawapan di chat ni sementara saya nak perbetulkan whiteboard ni. Okay.
Baru 3 orang cuba, yang lain? Berapa orang dah cuba tu? 4. Tu Nokman, Auni, Ngam, Imanina je cuba. Yang lain? Cuba dulu. Okay, yang lain. Okay, mari kita tengok jawapan. Float, okay. Float, integer star 2, star 2. Void, Zarif, awak ada 2 jawapan tu, yang mana? Void, area and float star. Lepas tu apa tu? Function call ke? Untuk soalan ni dia nak function definition. Okay, nampaknya ramai belum faham lagi lah, nampak kan? Okay, so sekarang saya nak tunjuk. Bagus untuk cuba, sebab apa saya nak you cuba, then you will know. Now, saya nak tunjukkan ini skrin tu. Okay, tak apa. Nanti kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana. Ni siapa pula jawab? Void area parameter. Okay, so maksudnya dia akan bawa kembali area dengan parameter lah. Okay, good. Okay, semua pandai, boleh, tapi belum kurang tepat. Saya nak tunjukkan you contoh ni, you akan lebih faham. Okay, nampak skrin ni? Nampak tak whiteboard saya balik? Nampak Puan. Alright, good. Okay, so saya tunjuk semua cubaan yang bagus, tapi saya kurang tepat lah. Saya nak tunjukkan contoh yang sum tadi balik. So that you dapat relate. Okay, mana dia? Okay, kena pergi traditional jugalah guna whiteboard mudah. Okay, ingat tak contoh tadi? Saya buatkan, sekejap saya nak adjust sikit kamera ni. Okay, dalam contoh tadi kita ada 2 function kan. Satu function untuk buat sum, satu function untuk buat
subtract. Okay, so dalam jawapan sekarang ni, saya nak tunjukkan awak skrin tu. Tak suka dia silau tu. Mana nak elak silau ni. Ya. Alright, saya ingatkan dulu sikit. Okay, contoh tadi saya bagi ada dua function kan. Satu function untuk buat sum, satu function untuk buat sub. So subtract ni dia return satu value saja. So saya menggunakan contoh yang sama, tapi sekarang saya create satu function untuk buat dua-dua sekali. Saya nak dia nak buat sum juga, dan saya nak function ni buat subtract juga. Dan saya nak function ni return answer kepada dua-dua sekali, sum dengan subtract. Faham tak? Faham tak maksud saya? Tadi saya buat dua function, setiap function buat tugas lain-lain. Satu function buat sum, satu function buat subtract. Okay, sekarang saya nak tunjuk kat you contoh. Katalah kita create satu je function, tapi kita nak dia buat dua-dua, sum dengan subtract, dan kita nak dia return dua-dua sekali jawapan dia. Ni contoh dia nah. Okey, tengok dulu. Nanti kalau tak faham suruh saya ulang, boleh je, tak ada masalah. Okey kan you all kalau lebih pada pukul 10 ni? Ya, saya bukanlah combine dua function. Saya nak function ni buat dua perkara. Saya nak dia return kepada saya hasil sum dan hasil subtract, hasil jumlah dan hasil tolak. So saya nak tunjuk cara lah. Yang tadi tu dua function. Bukanlah maksud saya combine, maksudnya saya nak function ni buat dua perkara. Okay, so apa yang perlu kita buat ialah untuk dia buat campur atau tolak, dia kena bawa masuk nilai kan. Nilai tu berada dalam A dan B. Okay, so bila kita create function prototype dia, okay, saya namakan dia void sebab memang dia tak akan return value. Saya nak setkan dia untuk return by reference sebab dia nak return dua. Okay, so kita letakkan void. Saya namakan dia accordingly lah. Saya letak sini sum underscore sub. So saya tahu function ni akan buat sum dan subtract. Okay, so saya create input argument dia kat sini. Kenapa ada 4 pula ni? Sebab dia adalah integer. Untuk dia bawa masuk A dengan B, ada dua tempat, integer, integer. So ini adalah dia bawa masuk sahaja. Integer A dengan integer B, dia bawa masuk sahaja. Saya boleh buat contoh yang lebih kecil, tapi saya nak bagi you faham dengan cara yang tadi itulah. Okay, soalan yang sama tapi cara penyelesaian berbeza. So kita kena bawa masuk A dengan B dan hasil, bateri habis ke apa? Oh, kejap bateri kamera ni habis, saya kena tukar kejap. Nek, tolong Umi tak? Oh, boleh. Allah. Tak boleh keluar ke ni?
Okay, bateri tu kena charge. Saat saya tulis balik jawapan kat whiteboard ni, dekat PowerPoint, lepas tu saya ni balik buat soalan yang nombor 2 ni dulu. Nanti saya terangkan balik yang 1B ni. Okay, bagi saya masa untuk saya copy kejap. Okay. 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 Sorry kamera saya satu lagi tu lepas tu dia punya bateri spare pula tak nak jalan, tak tahu pasal apa, mungkin rosak kot. Tak apa, saya dah salinkan. Maaf okey ke semua dekat sini? Saya nak present sekarang Windows yang saya dah create ni. Okey.
Okey, contoh yang tadi saya dah masukkan di PowerPoint. Okey, Izzati nampak present PowerPoint ni? Okey, so kalau tengok di sini Allah. Mouse saya bergerak-gerak, you all boleh nampak ke? Alright. So saya cuba terang kat sini lah. Minta maaf lah, saya punya bateri tu habis pula dah kan. Saya terangkan kat sini boleh juga. Okay, so tadi saya cakap kita combine. Bukanlah combine, kita nak function ni buat dua benda, iaitu sum dan sub sekali, dan return kat kita dua value, iaitu satu value hasil sum, satu value hasil sub. So apa kita buat, bila kita buat function prototype, dua perkara kita kena bawa masuk, iaitu A dengan B. Kalau A dengan B tak ada, macam mana kita nak tambah atau tolak kan? So kita kena ada dua tempat untuk dia, integer, dan dua tempat lagi untuk nanti function tu nak return memory address dia. Address di mana tempat diletakkan hasil jumlah dengan hasil tolak tu. So kita tuliskan integer star. Actually kita dah bincang dah yang ni dalam lecture lah. Tak apa saya ulang sekali lagi menggunakan contoh mudah saya tadi. Mungkin dalam lecture dah lama dah kan, lupa dah. Okay, so sekarang main. Okay, dalam main, so kita ada sama je integer A yang kita bagi nilai 10, siap-siap. Integer B kita bagi nilai 3, siap-siap. Dan kita kena create dua lagi, iaitu untuk nilai sum dengan nilai sub. Okay, sum adalah untuk kita simpan hasil nilai sum tambah nanti. Sub adalah untuk kita simpan hasil daripada hasil tolak. Okay, walaupun kita kata di void, memang dia tak return value dalam function tu, tak akan keluar return, tapi memori dia tu akan dibawa kan. Nanti saya akan tunjuk macam mana tu. Okay, so kita create dua variable untuk simpan nilai tambah dengan nilai tolak tu. So now dah habis declaration, so kita function call. Okay, yang ni function call dia. Kalau you tengok kat depan dia tak ada apa-apa, sama macam yang non-return value sebab dia void, so tak akan ada di sini. Dan kita panggil function sum sub, dan kita bagi A dengan B kat sini. Sebab A akan bawa masuk nilai 10, B akan bawa nilai 3. Okay, dan dua ini macam kita sediakan dia back untuk dia bawa alamat. So alamat sum, alamat kepada sub, dia akan bawa juga sebab nanti nilai tu akan dimasukkan dalam alamat ni. Okey, boleh terima takat sekarang? Boleh faham takat sekarang ni? Okey, good. So bila kita call je function call, you tahu kan dia akan terus lompat pergi ke function definition dia. So function definition dia ni, kalau kita tengok bagi saya nak bagi dia nampak. Okay. So tadi lepas kita call je ni, dia keluar je call function ni, dia terus akan lompat pergi ke function definition dia. So now function definition dia akan, saya bagi nilai X dengan Y untuk simpan nilai yang dibawa daripada A dengan B. So A bawa 10 akan dipegang oleh X, B dipegang oleh, bawa nilai 3 akan dipegang oleh Y. Okay, now address kepada sum dengan address kepada sub di sini akan dipegang oleh U dan V. Tapi saya bubuh star. Kenapa star? Nanti value tu akan disimpan dalam ni dan akan dimasukkan dalam alamat ni. Macam itulah, dia macam highway. U dengan sum ni macam dia ada connection direct. Sebab yang ni adalah value dia akan disimpan dalam karung ni. Ini adalah value dia akan disimpan dalam karung ni. So dia tak akan ada return. Dia macam automatic lah. So perubahan yang berlaku untuk U dengan V di dalam function ni akan berubah juga kat sum dengan sub ni. Okay, so kalau kita tengok di sini star U, sebab sini kita guna star U, di sini adalah star U sama dengan X tambah Y iaitu 13, dia akan disimpan oleh U.
Kat sini hasil tolak 10 tolak 3, 7 tu akan disimpan oleh star V. So star U di star V ni dia ada connection dia dengan sub, dengan sum di main. So dia tak ada return. Mana ada perkataan return sini? Tak ada. Tapi dia adalah highway. Dia macam ada connection, ada bridge. So dia terus apa-apa value masuk sini dan masuk di sub. Apa-apa value di sini terus masuk di sub. Sum dengan sub. So di main sekarang kita boleh print lah. Okay, kita boleh print. Kita boleh print di sini menggunakan sum dengan sub. Sebab di sini dia address of sum dan dia tahu di dalam sum ni ada value apa. So 10 dan 7 akan di print di main. Basically this is how we do kalau kita gunakan function call by reference untuk contoh yang mudah tadi itulah. Okay, ada soalan? Boleh bersuara, kalau susah nak chatting tu boleh buka suara. Ada nak tanya? Okay, faham? Okay, so dengan ilmu yang awak ada ni, macam mana nak jawab yang soalan tadi tu? Yang ramai tadi jawab kan? Okay, now function area and perimeter that takes two integer argument, dia akan bawa masuk length and width. Sebab untuk dikira area dengan perimeter dia memerlukan nilai length and width. And returns the address of two integer result, which are area dan parameter. Dia sama macam contoh kita tadi lah. Okay, tapi dalam case ni dia akan bawa masuk dua integer iaitu length dengan width. Dia akan return area dan parameter. So dan kita nak create function prototype sekarang ni. So how to do that? Betul ke jawapan tadi tu? Macam jawapan Nurul Auni ni, betul lah dia return area tapi ada dua je. Dia kena ada 4 kan? Kalau berdasarkan jawapan yang ini. So boleh cuba tak jawab? Soalan yang nombor 5. Okay, sekarang cuba jawab yang B ni. Tadi you dah jawab. Yang kurang tepat tu. Kenapa tak ada soalan? Kenapa tak download Nurul? Kan ada dalam classroom ada. Semua dah masuk ke dalam classroom saya ni? Dalam portal pun ada. Betul. Dalam portal ada, dalam classroom pun ada. Kat sini tak boleh attach rasanya. Okay, nanti ambil soalan tu dan cuba buat. Ni tak ada soalan macam mana nak ni. Okay, so cuba bagi jawapan untuk B ni. One ada soalan. Oh, dia tak ada soalan. Minta maaf. Saya ingat dia kata dia tak ada soalan lab ni. Okay, cuba jawab yang B sekarang dengan ilmu yang you dah dapat tu. Okay, very good Nurul Auni. Macam tu. Okay, you faham so itu function prototype dia. So nanti you kena cubalah buat function. Dalam soalan memang saya tak suruh kan buat program penuh. Tapi you nak cuba buat boleh. Untuk memahirkan lah. Okay, untuk memahirkan diri awak. Saya galakkan you buatlah function call dia macam mana. Function definition dia macam mana. Macam contoh saya bagi untuk sum tadi. Tapi dia pakai integer. Ya, dia pakai integer. Betul.
Dia nak tukar jadi float pun boleh, tapi aduh, sekarang okey dah, memang biasalah. Sebab tu kita kena buat banyak latihan, Hafiz, so that kita dapat familiar dengan benda tu. Okey? Boleh tak kita move sikit? You all okey ke kalau saya buat sampai pukul 11? Okey, kita move sikit untuk, oh ada quiz tak apa, you ada quiz, you boleh keluar dulu, Fiz. Nanti saya akan letakkan recording ni dekat mana-mana, saya bagi link kat awak. Okey, tak apa. Kita 10.40 macam tu kita berhenti boleh Okey, so yang kedua ni dia minta function definition. Function definition maksudnya yang kalau kita tengok contoh tadi adalah keseluruhan function tu lah, macam mana kita tulis function untuk buat kerja tu. So A adalah function sum and average. Macam saya tadi bagi sum, saya bagi contoh untuk sum dan subtract. Tapi soalan A ni dia nak sum dan average. That accept two floating point number. Okay, dia akan menerima dua floating number dan return address of floating point, total dan average. So kita faham two floating number tu adalah macam contoh tadi A dengan B kan. So dia kena ada dua number lah untuk dia jumlahkan dan cari purata. So dia nak suruh you buat function definition yang menerima accept two floating numbers and return alamat kepada total dan average. Maksudnya dia memulangkan dua perkara juga. Okey, boleh awak cuba letakkan jawapan dia kat chat tu. Okey, ini function prototype Zarif. Tapi soalan sekarang betul dia nak function definition. Kena tengoklah dalam final nanti dengan final you kena tengok dia nak minta apa. Function prototype ke function definition. Okey, yang Zarif bagi tu function prototype untuk soalan yang tadi kita buat. Yang ini dia nak function definition, maksudnya function yang buat kerja tu lah. Kalau saya tunjuk di PowerPoint tu, okey, kalau saya tunjuk PowerPoint ni balik, okey, ini adalah function prototype untuk soalan yang A51 tu. Ini adalah function definition dia, iaitu function yang kerja tu lah, kerja yang dibuat tu function definition. So you cuba buat function definition untuk soalan tadi tu. Saya letakkan contoh ni dalam chatting tu. Okay, ini contoh, mana dia letak tak? Ni contoh function definition saya letak di chat tu adalah untuk saya buat sum dengan sub tu. So now you boleh cuba buat untuk yang 52 tu. Yang hadir semua dah tulis saya hadir tadi kan? 14 orang. Okey, boleh cuba. Lepas cuba ni mungkin kita boleh habislah sebab nanti saya bagi you masa untuk buat makmal tu. Saya nak tengok you faham ke tak. Cuba jawapan ni jap. Saya tengah present lab Beamer kan? Okay, buat soalan untuk sum and average tu. Macam mana function definition dia?
Boleh? Irdina boleh? Okay, good. Cuba, tak apa, saya bagi masa. Ikut contoh yang saya bagi untuk sum and sub. Lepas tu you ubah accordingly untuk buat sum and average. Boleh sesiapa masukkan jawapan kalau dah dapat? Nurul Auni, float X, float Y. X bagi, Auni dah guna X dengan Y untuk ambil value A dengan B tu kan, katalah contohkan ada dua value masuk. Lepas tu Auni ulang lagi X dengan Y untuk simpan dia punya area, sum dengan average. So nanti dia akan macam mana? Dia average, dia tak boleh guna variable yang sama lah, dia akan tukar. Macam contoh dekat chat kita ni, X dengan Y, U dengan V. So U akan simpan untuk sum, V simpan untuk sub. X ni, X dengan Y adalah value yang dia bawa masuk. Zarif, you buat function prototype tu.
Macam Auni buat ni betul dah function definition, tapi cuma dia ulang X, Y balik. Dia sepatutnya bagi variable lain lah untuk maybe you boleh bagi nama sum dengan average. Oh, kiranya macam kalau macam saya buat ni float, kalau saya bagi float sum, float average macam tu. Betul. Sebab dia variable kena lain kan. Kalau variable sama dia akan macam ambil dia ganti lah. Sekarang X dengan Y Auni dah guna untuk value yang dia bawa masuk kan. So kena X dengan Y yang satu lagi tu kena bagi nama lain. Mungkin you guna sum dengan average lah, senang kan, terus nampak. Okay, fine. Okay, cuba. Lepas tu you bahagi, you tambah tu, you tambah U pula. Dia patutnya tambah yang ada di atas lah. Yang bawa nilai tu X dengan Y. So you patutnya apa? Nak dapatkan sum tak apa, you tukar dulu. You tukar dulu Auni, saya nak tengok. Zarif, cuba tu you punya function prototype tu dah okay. Buat function definition dia. Okay, kita tengok di sini Nu'man bagi jawapan float X, float Y, float U. Okay, okay, Nu'man you got it. Harap you memang faham. Auni. Okay. Start. You tambah V pula. Sepatutnya yang tambah tu nilai yang mana? Sum float. Oh, you buat terbalik tu. Sepatutnya dia bawa masuk nilai macam cuba tengok Nu'man punya jawapan. Dia bawa masuk X dengan Y nilai. Lepas tu jawapan daripada nilai tu yang nak dikembalikan. So you baca terbalik lah. XU. Okay. X tu yang jadi sum sebenarnya. Ya, betul. U dengan V tu you kena tukar XY, tapi you punya function prototype tu yang kena ada star adalah sum dengan average. Sebab sum dengan average yang kena dipulangkan. Yang akan return address. X dengan Y ni akan bawa masuk. Cuba tengok jawapan Nu'man. Okay, Zafri ada cuba juga. Okay, Zafri also betul. Sekejap. Zafri set U. Star U, star V. Okay, you tak boleh bahagi U dengan V, you kena bahagi star U. Bahagi dua. Tapi tu, kalau you nak buat macam tu, kena ada star. Sebab nilai tu berada di star U. Ya Zafri, saya tak boleh U lah. Apa nanti cuba. Ataupun buat macam Nu'man buat, X tambah Y bahagi 2. Okay, basically nampak you all makin faham. Okay, Izzati, X dan Y. Okay, good, betul. Star B, star A bahagi 2. Okay, good.
Okay, so semua faham Auni tengok balik jawapan tu. You macam confused. Yang akan dipulangkan adalah sum dengan average, yang akan dibawa masuk X dengan Y. So star kena berada dengan sum dan average tu lah. Okay, so Alhamdulillah. So yang T 5B tu, sekejap. Soalan 2B, you cuba buat function volume. Dia bawa masuk 3 argument, length, height dan width. Lepas tu dia return address kepada volume. Walaupun dia kat sini, dia return satu saja, tapi dalam soalan, dia suruh return address. Amir jawab. Okay, wait nak tengok. Amir awak keluar yang tu je. Header dia mana? Function header dia tak ada. You potong kepala dia apa-apa. Oh, lag. Okay, tak apa. Saya faham. Oh Allah, sikit je. Nanti nak baca akad nikah lagi panjang. Apalah Meh. You all tak guna tak guna laptop ke? You guna phone Gunalah laptop tak bawa balik Kok nanti kena nikah guna Meet ni. Lagi panjang nak kena baca. Oh, laptop rosak. Kan? Boleh je. Allahu Akbar. Okay, tak apa. Saya harap you all faham lah kan apa yang kita belajar hari ni. Okay, lepas tu cuba buat yang kedua tu, yang volume tu. Saya nak tengok sepatutnya mudah lah sebab you dah buat yang satu tu. Buat soalan yang volume tengok. Nombor 2B, function volume. 2B, buat function definition sahaja. Cuba. Allah, man. Nanti kalau nak menikah, wang hantaran ada pula. Dah beli laptop buat tak ada duit pula. Macam mana? Belilah laptop. Nanti nak nikah boleh bagi sebagai hantaran. 2 in 1. Aduh. Lawak je dengan rajuk pula. Okay, cuba B, volume. Function volume ambil 3 input, length, height dengan width. Lepas tu dia nak calculate volume. Tapi dia nak return address kepada volume sahaja. Nak pergi lab kan? Nak pergi maths pula. Mel keluar tu. Masuk balik. Aduh. Tak apalah. Orang usik-usik keluar pula. Okay. Cuba buat B Amir. B. B tu pendek je. Kira volume kan, formula dia pendek je kan. Boleh? Dia sama, kena buat function definition. Macam tadi contoh dia bawa masuk dua nilai saja. Tapi function ni dia akan bawa masuk 3 nilai. Iaitu length, height dengan width. Lepas tu dia nak calculate volume. So formula dia satu je lah, kira volume. Darabkan saja length, height dengan width tu.
Cuba tuliskan. Dah ada ke tulis? Benda ni saya tak jalan. Okay, yang tu formula dia, betul. Cuba jawab macam yang tadi tu, function definition. Okay, cuba. Okay, Hafiz dah cuba volume, float height. Okay, ni function header. Lagi, sambung. Soalan nak function definition. Kenapa tiba-tiba volume star pula? Selalu bukan star volume kau. Star dah pergi belakang awak dah rajuk lah. Lagi Hafiz, tambah sikit lagi. Okay. Mana tengok ni dah cuba volume. Ni terbalik ya. Masih terbalik lagi star tu. A, B, C tu you nak rujuk kepada length float dan length height dengan width kan. Bukan benda tu yang di return, benda tu yang akan dibawa masuk. Yang star adalah volume macam you punya formula tu. Formula you ada star volume. So dekat function header dia volume yang kena ada star. Yang lain buang star dia. Okay, Nukman bagus, betul. Tak ada semicolon je selepas pada volume tu. A darab B darab C tu. And dalam C darab adalah star. H bukan guna tanda pangkah tu nah. Okay. Okay, saya dah bagi kat situ. So ada kesedikit lah kebetulan perlu buat macam Nukman. You tertinggal semicolon dekat belakang A darab B darab C tu. Dan darab dalam programming adalah asterisk. Okay. You betulkan yang tu sikit lah. Okay, boleh? Boleh terima jawapan yang saya bagi tu? Auni dah cuba dah. Okay, good Auni. Alright, Alhamdulillah. Okay, macam tu lah. Kalau kita guna ABC, kita guna ABC. Tengok function header kita tulis macam mana. Okay, good. Alhamdulillah. Saya harap semua faham lah kan lab kali ni. Dan saya nak soalan 3 tu you buat dan submit kepada saya macam yang saya suruh buat yang soalan untuk function 1 tu. So you kena buat dua benda ni. Soalan yang function 1 yang soalan nombor 10 you kena submit kepada saya. Dan juga soalan nombor 3 ni you siapkan
dia ada A dengan B kan, you submit kepada saya flowchart. Okay, untuk function, flowchart ni dia ikut proses dia tak kira function. Function ni kita nak pecah-pecahkan kan, contohlah kononnya kita nak masak Maggi, tapi kita nak masak nasi, tapi kita nak proses dia sama je, kena ambil beras, kena gini, so proses sama. Cuma kita suruh adik kita basuh beras, adik seorang lagi basuh periuk, itu tak perlu masuk dalam flowchart. Itu adalah cara implementasi kerja kita. So function, walau macam mana function pun proses yang perlu diterangkan dalam flowchart. Flowchart tu adalah function adalah implementation sahaja. Okay, so analyze and create a flowchart. Lepas tu buat program, you boleh submit kepada saya dalam classroom. Nak senang tak kat gambar pun boleh, ataupun you buat dalam Word, save, hantar dekat hantar dekat classroom lah. Boleh? So ada dua benda you kena hantar kat saya minggu ni. Okay, saya stop presenting dulu. Okay, boleh ke? Faham Okay, Alhamdulillah. Saya harap lab kita hari ni memberi nilai tambah lah kepada ilmu awak. Betul Izzati apa yang you buat tu? Memberi nilai tambah lah kepada diri awak. Segala kekurangan adalah daripada saya sendiri. InsyaAllah. So cuba buat untuk lab function 1, hantar kepada saya jawapan yang last sekali tu, nombor 10. Dan untuk function tu hantar kepada saya yang nombor 3 tu. Kalau boleh dalam minggu ni atau minggu depan lah. Jangan lama sangat insyaAllah. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan? Baik Puan, nanti kami hantar. Alright, kalau tak ada faham apa-apa boleh tanyalah di mana-mana. You all semua dah masuk kan YouTube saya tu. Semua tahu kan ada link YouTube, ada link Classroom. Ada tahu tapi tak sempat nak buka. Kena buka tengoklah, dalam tu ada banyak saya dah letak untuk memudahkan array lah. Kalau tak you takkan boleh buat lab depan, kita buat array insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. So kalau tak ada apa-apa, saya end Puan, session nak kita tanya lah. lab assessment bila Puan? Lab assessment patutnya minggu depan lah. Minggu depan. Alamak. Patutnya minggu ni. Tapi saya nak bagi masa lah. Tapi dia topik repetition sahaja. Repetition chapter 1 dengan chapter 2 lah. Repetition tu yang looping. While, do while. Okay, baik. So minggu depan lah saya akan mula, mungkin tengoklah weekends ke, nanti saya bincang dengan lecturer lain tengok macam mana. Tapi dia sampai repetition sahaja. Puan. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya.